Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Teh Ibrahim Channel. Okey, hari ni sebenarnya ada satu cerita nak share dengan korang. Kisah kekejaman yang berlaku dekat dunia ni. Sebenarnya bila kita suka membaca kan, so kita akan baca berita-berita yang kadang-kadang tak sangka cerita tu akan berlaku ataupun kejadian tu boleh berlaku. Okey, dan baru-baru ni ada terbaca, ni sebenarnya kisah ni kisah lama tapi memandangkan ada masa untuk baca-baca cerita ni. So hari tu ada baca kisah seorang gadis remaja yang dikatakan dia dikurung oleh ayah dia sendiri selama 24 tahun. So cerita ni bila dibaca agak orang kata kejam jugalah sebab yang lakukan dekat gadis tu adalah ayah dia sendiri. Memang cukup kejam gila baca. So bila baca sampai sekarang kita boleh ingat kejadian yang berlaku dekat gadis tu. Tapi sebelum tu bagi korang yang belum lagi subscribe Teh punya channel, korang boleh subscribe dulu. Okay, support Teh. Okay, alright, jom kita dengar kisah yang berlaku dekat gadis Malang ni. Cerita ni sebenarnya berlaku di sebuah negara iaitu Austria. Yang mana kejadian ni berlaku dekat seorang gadis remaja berumur 18 tahun. Dan nama gadis tu adalah Elisabeth Fries. Dilahirkan pada 4 April 1966 di sebuah negara iaitu Austria. Okey. Sebenarnya kehilangan ataupun kali pertama kehilangan gadis remaja ni disedari oleh ayah dia sendiri. Yang mana kalau korang nak tahu, ayah dia adalah pelaku utama dalam kes kehilangan gadis remaja ni. Okey. So pada hari kejadian tu, ayah dia iaitu Joseph dan juga isteri dia Rosemary ataupun mak kepada gadis itulah yang bernama Elisabeth Fries tu. Suami dia ni Joseph ni bagi tahu isteri dia Rosemary yang anak dia ni hilang secara tiba-tiba di rumah mereka lah. So isteri dia ni pelik lah, macam mana anak dia ni boleh hilang. So waktu tu Rosemary ni pelik lah bila husband dia bagi tahu yang Elisa ni hilang. So waktu tu dia orang pelik sebabnya Elisa ni nak ke mana-mana dia akan bagi tahu mak dia dululah. So dalam waktu yang sama mak dia risau lah, okay, dan cuba cari Elisa ni dekat kawasan-kawasan rumah dia lah. Tapi pencarian dia gagal. Selepas tempoh 24 jam kehilangan Elisa ni, mereka berdua ataupun Joseph dengan Rosemary ni pergi ke balai polis untuk buat laporan polis lah. Sebab dia cari-cari tak ada, so dia kena buat laporan polis lah, minta bantuan polis supaya cepat sikit kan. So sampai dekat balai polis tu, polis pun ambil lah keterangan mak ayah dia. Okey, yang mana dia kata anak saya hilang secara tiba-tiba lah. Dan polis ni ada tanyalah mak ayah dia ni perangai anak dia ni. So mak dia kata, Rosemary ni kata dekat polis tu, dia kata Elizabeth ni dia jenis yang budak yang baik lah. Dia tak suka pergi melepak rumah kawan, keluar suka hati. Dia memang budak yang baik yang suka duduk rumah. Dan kejadian dia hilang ni agak pelik jugalah. Dan waktu tu dia ingat anak dia kena culik lah. So seorang ibu ni akan fikir benda pelik-pelik lah. Okey. Dan waktu tu polis ada tanya, ada tak anak dia ni minta apa-apa sebelum kehilangan ni. So tiba-tiba ayah dia ni bagi tahu, anak dia ni pernah bagi tahu dia. Dia kata dekat ayah dia ni dia nak pergi join satu grup keagamaan. Tapi anak dia, muka dia tak adalah bersungguh sangat. Waktu tu maksudnya Elisa ni tak adalah beria sangat nak pergi. So polis tu hanya ambil keterangan macam tu je lah. Dan selepas buat report tu, dia orang ataupun Joseph and Rosemary ni pun balik lah. Okey, dalam waktu yang sama dia orang ni memang orang kata mak ayah dia orang ni bukan macam diam macam tu je lah. Cuba untuk cari anak dia orang kata merata-rata lah. Okey, tak naklah harap polis je kan. Tapi hari demi hari, minggu demi minggu, kehilangan anak dia ni orang kata tak dapat dikesan.
So kehilangan Elisa ni macam pelik. Okey, tak ada dengar berita macam saya jumpa Elisa dekat sini, tak ada. Beberapa minggu selepas kehilangan Elisa ni, mereka ataupun ibu bapa Elisa ni mendapat surat misteri lah. Okey, waktu tu mak dia terkejut lah bila dapat sepucuk surat dan dia pun baca lah. Okey, then waktu dia baca tu, isi kandungan surat tu dia kata surat ni daripada Elisa. Maksudnya anak dia lah. So waktu tu mak dia terkejut dan baca isi kandungan dalam surat tu. Elisa bagi tahu yang dia larikan diri. So dia dah bosan duduk dengan mak ayah dia, tak nak duduk dah dengan mereka sebab dia nak mulakan hidup baru, nak berdikari, nak cari dunia dia sendiri. So waktu tu hati mak ni macam, ya Allah, tak tahu nak cakap lah. Tapi ayah dia ni macam buat muka risau jugalah. Okay? Dan mak dia ni dengan berlapang dadanya, dia pun meredokanlah anak dia ni orang kata bawa dirilah. Sebab waktu tu kalau korang nak tahu, waktu kehilangan Elisa ni, umur Elisa tu dalam 18 tahun. Okey. So lepas dapat surat tu, mak dia pun call lah polis, dah bagi tahu Elisa ni larikan diri. So pihak polis datang ke rumah mereka lah. Okay. Waktu sampai dekat rumah mereka ni, polis pun tengok surat tu. Okay. Waktu polis tengok surat tu, bandingkanlah tulisan-tulisan yang Elisa ada dan tengok-tengok tulisan sama. Yelah, takutlah tu surat layang ke apa kan. Then mak dia pun ngakui, dan mak dia waktu sama, mak dia ni mengaku tu tulisan anak dia. Okey, dan polis pun tutuplah kes tu dekat situ. So cerita dia kenapa kes ni tak disiasat hingga ke penghujung, sebab lepas dapat surat tu, okey, mak ayah dia tutup kes tu. Okey, waktu polis tu sampai dekat rumah mereka, waktu nak tengok surat tu, orang yang paling merisaukan sekali adalah bapa dia ni. Sebab apa? Kalau korang nak tahu, ayah dia ni letak anak dia tu yang dia sembunyi tu dekat rumah tu juga. So kalau korang nak tahu, dia sembunyikan Elisa ni dekat dalam rumah tu, iaitu rumah bawah tanah. Yang mana rumah mereka ni ada rumah bawah tanah yang orang kata agak rahsia lah. Okay? Dan waktu tu bila polis sampai tu, dia risaulah, takut kantoi. Okay? Dan bila dah settle semua kes tu, polis pun balik lah. Okay? So saya akan cerita bagaimana hari pertama kehilangan Elisa tu. Okay, kejadian ni berlaku pada 20 Ogos 1984. So kejadian ni berlaku pada tahun 84 lah. Yang mana hari kejadian Elisa hilang tu, kalau korang tahu, bapa dia ni ajak anak dia turun ke bahagian bawah lah. Okey, kalau korang tahu, pada hari kejadian Elisa hilang ni, bapa dia ajak anak dia ni turun bahagian bawah lah. Dia kata bapa nak perbaiki pintu bahagian bawah sebab bapa dia nak buat kerja lah. Dan waktu tu dia ajak anak dia repair pintu lah. Dan dekat ruangan bawah tu hanya ada ruangan sempit yang mana hanya ada katil dan membekalkan satu lampu sahaja. So bilik bawah tu agak malap lah. Okay? Dan lepas baiki pintu, Elisa dikatakan ditolak oleh ayah dia. Dan Elisa waktu tu terkejut lah. Okay? Bila dah siap ayah dia baiki pintu, ayah dia tolak dia secara tiba-tiba kat dalam tu. So Elisa ni mula nak menyelamatkan diri lah. Tapi ayah dia ni kan macam kuat sikit kan. So dia ambil kain and tekuk muka anak dia sampailah Elisa tu pengsan. So start situlah Elisa dikurung. Dan beberapa jam lepas kehilangan tu barulah dia bagi tahu Rosemary yang anak dia ni hilang. Okey. So start je dia kurung anak dia tu, okey. Dia memang buat-buat tak tahulah, Dia macam pura-pura macam orang lain buatlah. Okey, 2 tahun pertama dia sembunyikan Elisa ni, dia bukannya orang kata kerap pergi bahagian bawah lah. Dia macam cover-cover lah sikit kan. Dan dia bukan tak turun langsung tau. Kalau dia turun pun 2-3 jam je dia turun. Tujuan dia turun tu dia bagi makan, dia tengok keadaan anak dia. Dalam masa yang sama, kalau korang tahu, ayah dia ni cuba buat benda-benda kotor, iaitu siksa dia dan merogol dia.
So dalam 2 tahun pertama tu, kalau korang nak tahu, bapak dia ni hanya orang kata kurung dan mendera perasaan dia dekat dalam tu. Okey. Selama Elisa berada dekat bawah tu, Elisa ni dikatakan pernah mengandungkan anak ayah dia. Tapi dikatakan waktu 2 tahun pertama tu Elisa ni keguguran. Waktu tu Elisa mengandung 8 minggu dan keguguran. Dan waktu tu Elisa ni hanya dirawat oleh ayah dia sajalah. Pada 2 tahun lepas tu pula, pada tahun 1988, Elisa dikatakan selamat mengandungkan anak ayah dia lagi sekali, iaitu dia selamat melahirkan anak perempuan yang bernama Christy. Okey, selepas 2 tahun lagi dia mengandungkan lagi sekali anak ayah dia, lelaki pula bernama Stephen. So tak tahulah nak bagi, orang kata kalau kita kan nak bengkan apa, bentikan apa kan. Tapi diorang ni memang tak tahu nak cakap lah. Tapi kita macam tak tahulah macam mana perasaan Elizabeth masa tu kan, bila ayah dia pelakukan sampai dapat anak. Tapi kalau korang nak tahu, Elisa walaupun dia dekat bawah tu, dia didik anak-anak dia macam orang normal lah. Okay, dia tak nak anak dia ni macam tak tahu apa-apa duduk kat bawah tu. Elisa bagi juga pendidikan lah. Okay. Kalau korang nak tahu sepanjang 24 tahun di kurung tu, Elisa ni pun dikatakan dah pun mengandungkan anak ayah dia seramai 7 orang. 7 orang guys. So agak ramai jugalah, okey. Tapi 7 orang ni dia nak bagi tahu, yang pertama sekali hari tu kan mati. Okey, yang dia mengandung 10 minggu tu. Dan yang kedua Christine, yang ketiga Stephen, yang keempat diorang dapat anak kembar iaitu Monica dengan Alexander, dan seorang lagi bernama Lisa dan Felix. So 6 dah yang hidup ni. Tapi ayah dia fikir tak semua yang letak bawah tu. Anak kembar mereka, okey, dia naikkan ke ruangan atas. Okey, sebab dia tak nak Elisa ni jaga ramai-ramai kat bawah. Ialah takut kantoi kan. So bukan 2 dia naik, 3 orang anak mereka dia penaikkan dekat ruangan atas. Okey. So taktik dia, kalau korang nak tahu, dia bukan sahaja letak campak mana-mana anak dia. Tak. Okey, bapak ni sangat bijak. Okey. Joseph ni dikatakan dia ambil baby-baby yang dia buat dengan anak dia tu. Okey, dia sembunyikan dekat semak depan rumah dia. Okey, dan dekat situ dia tinggalkan satu nota. Okey, bila dia letak kat situ, dia pun ambil balik lah. Dia ambil balik and tunjuk dekat wife dia yang nama Rosemary tadi. So dia bagi tahu dia jumpa baby-baby semua ni dekat semak depan rumah dia. So bini dia ni pun percaya bulat-bulat lah kan. Dan dia pun bacalah nota tu. Dan terkejutnya nota tu sebenarnya daripada Elizabeth, anak perempuan dia yang hilang tu. So mak dia ni pun, yelah, bila dia tahu cucu dia ni kan, ni pun anak daripada Elisa, dan dia pun macam okeylah, tak apalah, jaga. Tapi korang jangan pelik, kenapa pihak kebajikan tak handle kes ni? Okey, mereka ni dah pun pergi ke pusat kebajikan dan bagi tahu, dan pusat kebajikan masyarakat tu lah, macam tempat kita ni kan, dia bagi tahu mereka ni ada hak lah sebab itu cucu mereka. So kes tu tak orang kata macam tak complicated sangat. So mereka pun menyerahkan lah, okey, budak-budak yang 3 orang yang dia jumpa tu kat semak tu kepada Rosemary and Joseph jagalah. So sekarang kalau korang nak tahu, Elisa hanya jaga 3 orang sahaja di ruangan bawah tanah mereka. Dan cerita tu belum habis dekat situ guys. Pada tahun 2008, mereka lagi sekali diuji, yang mana waktu Christine berumur 18 tahun, anak kepada Elizabeth ni dikatakan ada sejenis penyakit lah, penyakit misteri yang tak dapat diketahui lah, sebab mereka kan tak buat ujian apa-apa dekat bawah tu, dan mereka tak pernah keluar pun kan. So mereka ni tak tahulah anak dia ni sakit apa. Dan waktu tu Elisa ni merayu dekat bapak dia supaya bawa Christine, anak perempuan dia tu, ke hospital lah. Okay? Sebab dia tengok makin lama kesihatan ataupun keadaan anak dia ni makin teruk. Dan nak tak nak, bila dirayu-rayu,
bapak dia ni kesian lah. Okay, dan dia pun bawa keluar dan hantar Christine tu ke sebuah hospital. Okay, waktu dia hantar ke hospital tu, dia bagi tahulah itu anak Elizabeth lah. So lepas dia tinggal tu, dia pun balik ke rumah dia macam biasa. Tapi waktu Christine dirawat tu, mereka macam pelik. Pelik yang mana Christine ni macam tak pandai cakap. Macam pelik lah. Bukan tak pandai cakap, macam tak tahu sangat tentang dunia ni. So waktu yang sama, pihak hospital ni cuba panggil family mereka, tapi hari demi hari tak ada orang pun yang turun padang untuk tengok Christine ni lah. Dan satu hari Joseph ni bagi tahu yang dia nak juga jumpa mak kepada Christine ni. Kalau tak, dia akan buka kes ni ke balai polis. Dan waktu tu Joseph ni takut and then terus pergi ke ruangan bawah tanah mereka ni and ambil Elisa and teranglah, terangkan supaya dia, maksud dia nak lepas Elisa tu untuk pergi ke hospital. Tapi sebelum dia lepas anak dia ni, dia bagi tahulah, kau kena cakap ni kat hospital. Maksudnya bapak dia ni ajak lah nak cakap macam mana dekat pihak hospital supaya kes ni macam tak jadi besar-besar lah. So Elisa ni dikatakan dilepaskan oleh ayah dia lah untuk ke hospital untuk settlekan kes anak dia tu. Waktu sampai ke hospital, kalau korang nak tahu, ada satu benda yang pelik berlaku lah. Dan hospital ni, pihak hospital ni macam pelik tengok keadaan Elisa dan anak dia ni. So waktu yang sama, pihak hospital ni cakap dia suruh Elisa ni berterus terang. Okey, kalau berterus terang, kita orang akan tolong and berjanji tak akan report polis. So itu saja dari Teh. Kalau korang ada cadangan cerita mana-mana yang korang nak Teh share, korang boleh drop komen kat bawah. And jangan lupa subscribe Teh punya channel. Jumpa di next content. Assalamualaikum.